Jomlah kita berbahasa Arab. Jom. Mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Hayya 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 lil Arabiyya. Hayya 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 Arabiyya. Hayya 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 lil Arabiyya. Hayya lil Arabiyya. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, kita akan sambung pada petang ni. Boleh buka buku masing-masing. Pada minggu lepas kita dah bicara sedikit tentang apa dia kalimat dalam bahasa Arab. Kita dah sebut tentang ta'rif isim, sedikit tentang fi'il dan huruf. Sebelum ni kita dah pernah belajar, ya, tapi kita akan detailkan sikit lagi lah, insya-Allah. Kita dah sebut juga tentang alamat-alamat isim. Ingat pada minggu lepas kita sebut tentang tanda alamat isim, tanda kalimah Arab tu, dia tanda di isim tu pertama ada alif lam, yang kedua ada tanwin. Tanwin tu dengan alif lam ni, kalau kita ada tanwin, alif lam tak boleh ada. Kalau adanya alif lam, maka tanwin tak boleh ada. Kerana satu bersifat khusus. Mana yang khusus? Alif lam tu. Sebab tu alif lam tu dipanggil alif lam ma'rifah, dan tanwin itu adalah bersifat umum. Dan kita juga bicara sedikit tentang isnad pada minggu lepas, ya, tentang apa? Isnad itu ada apa nama tu, kita kata bila kalimah isim yang pertama dia bergabung dengan isim yang kedua, dia akan jadi salah satu daripada isnad itu, disandar jadi sandaran. Pertama apa dia? Mausuf wa sifah, subjek ataupun objek yang kita nak bicarakan dengan subjek yang kita nak ceritakan dengan sifat dia, apa dia. Itu yang ada yang tu. Dan kemudian yang keduanya, subjek yang kita nak ceritakan tapi dia sandar kepada yang berikutnya. Itu jadi mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni kita akan sambung, dia ada satu tajuk khas nanti. Dan tentang mausuf sifat pun ada tajuk khas nanti. Tapi saya sebut ini secara cara rangkuman sajalah. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dapat tahu tentang ini. Dan kemudian kita tengok lagi tanda isim. Hari ini kita akan sambung muka surat 4. Muka surat 3 kita dah selesai. Muka surat 4. Iaitu tanda isim itu ialah pada kalimat ataupun kalimah yang ada tanwin. Muka surat 4 kita tengok. Dia ada kalimah, lepas tu dia ada makna sebelah dia. Dan tanwin ataupun baris dua, sama ada tanwin tu baris depan ke, ataupun baris atas ke, atau baris bawah ke, pada kalimah isim. Ingat tanwin tu apa? Ialah tanda baris dua yang menunjukkan apa? Dalamnya dibunyikan dengan nun. Dibunyikan nun. Dalam dia ada nun mati. Contohnya, wasi'un. Apa ti wasi'un? Luas. Dhayyikun, sempit. Saminun, gemuk. Nakhifun, nahifun kurus. Tawilun, panjang. Qasirun, pendek. Mustaqimun, lurus. Mu'wajun, bengkok. Itu yang dalam surah apa nama dia sebut iwaja tu. Mustadirun, bulat. Mustatilun, bulat juga tapi bulat yang bentuk oval panjang. Mustatil. Dan murabba'un, 4 segi. Kemudian musallasun, 3 segi. Sakilun, berat. Khafifun, ringan. Qalilun, sedikit. Kasirun, banyak. Jamilun, cantik ataupun molek. Basyi'un, khodoh. Jadi tanda, kalau kita nak kenal di kalimah ni, kalimah isim bagaimana? Tanwin dia. Tanwin, bila ada tanwin,
menunjukkan dia adalah apa nama ni? Kalimah itu isim. Boleh? Ini cantiknya, ini pasal dia datang ke terjemahan. Katalah nanti saya bagi contoh. Ayat kita datangkan nak kena kenal mana kalimah isim, mana kalimah fi'il, mana kalimah huruf. Kalau boleh kenal itu dah dapatlah apa yang kita belajar selama ni. Okey, dua dah ada dah. Jadi kalau kalimah-kalimah ni ditanwin, kita boleh masukkan alif lam tak depan? Boleh. Kalau masuk alif lam, cara dia macam mana tadi? Buangkan satu tanwin. Kalau wasi'un jadi al-wasi'u. Kalau dhayyikun, buangkan masuk alif lam, dia jadi ad-dhayyiku. Saminun as-saminu. Nakhifun an-nahifu. Faham Dia alif lam. Cuma kena ingatlah, cuma bila masuk alif lam, ada yang masuk alif lam, contoh al-wasi'u, lam dia tu ada tanda mati. Namanya, kalau dulu dia panggil apa? Ada yang panggil alif lam qamariyah. Kalau masuk pada dot ad-dhayyiku, dia nanti dot tu masuk alif lam, pada dot tu dia akan datang sabdu. Itu namanya alif lam syamsiyah. Itu belajar tajwid lah pula. Itu kaedah bacaan. Rupanya bila kita belajar bahasa Arab ni, kita tak dapat lari daripada Al-Quran yang kita baca. Yang ada tajwid-tajwid tu, semua ada kaitan dengan bahasa Arab. Oh, itu ada bahasa Arab lah. Memang kena belajar bahasa Arab, baru dapat benda tu. Sebab tu, kawan-kawan kita ada sebut, bila kita belajar bahasa Arab, kita tak tahu makna. Contohnya lah, saya buka tu buku tu bahasa Inggeris. Saya tak tahu bahasa Inggeris, agak-agak kita nak baca tak? Baca boleh lah, baca-baca goreng-goreng itu. Tapi lepas itu kita tak faham satu patah apa pun. Masalah tak? Masalah. Rupanya bahasa Arab pun begitu juga. Bila kita baca Al-Quran atau kita baca hadis, kita tak faham apa yang kita baca. Itu yang menyebabkan orang malas nak baca. Tapi istimewanya Al-Quran, walaupun orang tak tahu makna, orang akan baca juga. Kenapa? Pasal dia mukjizat. Pasal walaupun kita baca tak tahu makna pun, kita baca dah dapat pahala. Tapi tak memadai kerana tak sampai matlamat. Kerana tujuan Al-Quran diturunkan itu selain daripada kita baca, yang kata Quran tu bacaan, pada perkataan qara'a, Quranun dibaca, tapi tak memadai untuk dibaca, tetapi hendaklah kita faham dia. Nak faham, sebab tu Quran tu dia ada makna, dia ada maksud. Makna tu terjemahan, maksud tu apa? Maksud tu yang huraian dia, yang dikendaki maksud dia. Sebab tu tak dapat tidak, kita kena belajar bahasa Arab. Dan kena faham maksud, kena belajar tafsir, kena belajar hadis, kena belajar asbabun nuzul ataupun huraian-huraian ni kan. Termasuk sirah, dan termasuk salah satu pada kaedah yang kita nak belajar ni melalui pembelajaran bahasa Arab ni ialah apa? Uslub Arab. Kaedah macam mana kita nak fahamkan Al-Quran tu melalui uslub ataupun kaedah bahasa Arab ni. Inilah matlamat kita baca. Pasal untuk makluman, kita dekat sini bukan kita nak memahirkan bercakap bahasa Arab. Tapi yang sebenarnya kita nak memahirkan tentang apa? Memahami bila kita baca Al-Quran boleh terus faham. Okey. Okey, kemudian kita terus tengok yang ke berapa? Yang ketiga. Yang ketiga iaitu isnad. Tapi dalam contoh isnad yang ada dalam buku muka surat 4 ini, cuma isnad apa ini kata? Isnad yang pertama tadi, mausuf wa sifah aja. Sedangkan isnad yang satu lagi mudhaf ilaih, dia tak datangkan contoh kat sini. Cuma saya je terus bagi kedua-duanya sekali. Baik, kita tengok contoh. Kalimah yang pertama ialah rajulun alimun. Nampak tak? Rajulun alimun. Rajulun apa? Mausuf. Alimun apa? Sifat orang lelaki. Rajulun apa? Lelaki. Alim apa? Sifat dia alim. Sebab tu nampak tak dia punya baris dia? Contoh dia gini lah. Okey, saya tulis gini Contohnya perkataan rajulun alimun. Rajulun pada depan tak dia? Okey, ini dia punya subjek. Perkara dia. Apa nak cerita pasal lelaki ni? Alim. Alimun. Jadi
Cerita dia apa? Lelaki yang alim, lelaki yang mengetahui, yang tahu. Contoh yang kedua boleh dia bagi? Waladun. Subjek dia waladun. Waladun subjek. Budak. Apa cerita pasal budak ni? Apa cerita pasal budak ni? Dia mujtahidun. Mujtahidun ni diambil daripada perkataan apa? Diambil perkataan jihad. Jim, hal, dal. Jihadun tadi kan? Yang kita lebih arif perkataan jihad. Jihad apa tu jihad? Jihad ni kita nampak orang kat perang senjata, perang fisabilillah tu lah. Tu jihad lah tuan. Tu jihad. Tapi jihad ni maksud dia apa? Orang yang berperang tu dia bila perang sungguh-sungguh tak? Sungguh-sungguh tu kan. Jihad ni maksudnya sungguh-sungguh. Artinya budak yang bersungguh-sungguh. Bila sungguh-sungguh. Tapi dalam kaedah kita terjemahkan bersungguh-sungguh ni apa? Rajin. Budak yang rajin. Okey? Jadi yang kita nak tengok ni, dia baris depan, maka yang ni pun dah akan ikut baris depan. Jadi kita akan terjemahkan apa? Budak yang apa nama? Budak yang rajin. Okey. Ni namanya apa? Yang ni namanya mausuf. Yang ni namanya mausuf. Yang pertama ni namanya mausuf. Mausuf. Yang ni namanya apa tadi? Sifat. Sifat. Mausuf wa sifat. Okey, contoh yang seterusnya dia kata apa? Okey, ini contoh kepada kalimat ni kalimah dibangsakan pada lelaki. Contohnya perkataan imra'atun. Imra'atun ni ada ta marbuta kan? Imra'atun ada ta marbuta. Bila ada ta marbuta, kena ingat ta marbuta, dia punya perkataan berikutnya apa? Okey, solihatun. Solihatun. Okey, bila ada ta marbuta, yang ni pun ada ta marbuta. Tanda baris depan ni. Jadi makna dia apa? Perempuan yang solehah. Solehah. Pasal perempuan ni menunjukkan perempuan solehah. Okey. Dan yang terakhir contoh yang dibagi tu ialah juga kalimah perempuan, zaujatun. Zaujatun ada ta marbuta kan? Menunjukkan apa? Perempuan. Dia baris depan. Lepas tu apa dia? Zaujatun. Apa cerita dia? Muti'atun. Muti'atun. Jadi perempuan yang muti'ah ni apa dia? Dia adik-adik kalau kita wakaf kan jadi apa? Mutiah. Mutiah. Okey. Ingat bila ni ada ta marbuta, yang ni juga ada ta marbuta. Tadi yang apa awak dia tanya ni tadi kan, kenapa dia tanda macam ni ustaz? Yang ini ta marbuta tanda gini, pasal dia bersambung. Kalau tak sambung dia jadi gini. Sama kat ni bersambung kan, ni bunyi macam ni. Yang ni muti'ah. Saya tak boleh tengok perkataan muti'ah. Sebabnya ialah inilah nama yang saya sangat beria-ia dulu ketika saya dapat anak yang pertama, anak perempuan. Saya nak nama dia muti'ah. Nak sangat. Kalau tidak, nama dia Nurul Muti'ah. Sekarang nama dia Munasyarah. Munasyarah. Kenapa? Sebab dia gini. Bila dia eja dengan romanize, M-U, mu ni jemu, to ni T-H-I, A, apostrophe A-H. Jadi sebutan dia, kalau ikut Arab. Tapi orang tak ikut Arab, dia tak belajar Arab, Mutiah. Mutiah. Kebanyakan orang Jawa, ada orang tu makcik tu namanya Mutiah. Sebenarnya sebutan patutnya Mutiah, perempuan yang taat. Kalau dia seorang lelaki, disebut apa? Muti'un. Muti'un, lelaki yang taat.
Mutiun. Tapi kalau ni ada kat orang India nama dia Mutaya. Dia Mutia kan nama tu. Dia patutnya sebut Mutia. Okey. Sepatutnya kita sebut. Sebab tu kalau kita seseorang tu bila dapat anak, dapat cucu, bila berikan nama anak, pastikan katalah nama anak tu, contohnya nama anak dia nak namakan nama Rayyan. Tapi dia je dengan Rayyan, gini Rayyan. Sebutan dia Rayyan. Kena tahu apa dia Arab dia. Arab dia ialah Rayyanun. Rayyanun kau wakafkan jadi Rayyan. Rayyan ni nama pintu syurga. Pintu syurga yang akan dimasuk melalui pintu itu oleh orang-orang yang berpuasa kerana Allah. Ni Rayyan, nama pintu. Tapi bila sebut Rayyan, saya teringat nama kawan saya dulu di India Kristian, nama dia Rayyan. Dia eja pun eja Rayyan. Lepas tu yang kalau pemain bola, siapa yang tahu main bola tu, Ryan Giggs, pemain Manchester City dulu, Manchester United dulu. Macam nama Maria kan? Maria contohnya macam Aisyah lah, kalau Aisyah dia patutnya kalau Isyah, kena sebut Isyah. Isyah. Kalau ejaan dia, saya ingat ada seorang anak buah saya, dia minta, "Ustaz nak bagi nama apa?" Saya kata eja gini, Isyah. Isyah. Dia je macam ni. Dia jauhkan Isyah. Kalau tidak, kalau dia eja, kalau selalu yang kita eja gini kan? AI. Aisyah. Kalau Aisyah, Arab dia jadi apa? Aisyun. Asal Arab. Kalau Arab dia Aisyah, ni Aisyatun ni artinya kehidupan. Anak tu kehidupan. Tapi kalau Aisyah yang nama isteri Nabi, anak Sayyidina Abu Bakar tu, itu Aisyah maksudnya apa? Yang hidup. Kan beza. Artinya perempuan yang hidup. Hidup jiwa dia, hidup kecantikan dia, hidup perwatakan dia, hidup akhlak dia, hidup semua hidup. Yang tu yang nama Aisyah tu. Itu yang disebut Aisyah yang isteri Rasulullah tu dia hidup. Segala-galanya hidup, hebat. Iman dia, kejiwaan dia semua hidup. Tapi ini kehidupan ni umum. Tapi yang sebenarnya yang ni, sebab tu bila kita nak menamakan tu pentingnya bahasa Arab ni. Okey, habis. Boleh saya padam ni. Okey, ni kita padam. Okey. Kenapa Ustaz padam Ustaz? Okey, kerana ni tak perlu. Okey. Mutia. Okey, mana? Jadi yang contoh-contoh di sini ialah tentang mausuf wasifatun. Ingat tak? Ni kalimah isim, ni kalimah isim. Tapi kalimah isim ni dicantum jadilah lelaki yang alim, budak yang rajin, perempuan yang baik, soleha, ataupun isteri yang taat, muti'ah. Okey, itu yang kita ni. Dan yang akhir sekali, cuma yang mudah-mudah fa'ilai dia tak sebutlah dalam tu. Okey, seterusnya puan, kita tengok ialah huruf jar yang tu muka surat 5. Ya, dia muka surat 5 tadi dia sebut tentang masuknya huruf jar. Apa huruf jar? Huruf jar dekat sini dikata ada 9. Apa dia? Saya sebut min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf dan lam. Min, apa arti min? Daripada. Dari ataupun daripada. Kalau Melayu dia dari, daripada dia berbeza. Kalau Arab dia dari min aja. Enta min in. Ana minal madrasah. Saya daripada sekolah. Dia tak sebut daripada sekolah. Kita kalau Melayu dari sekolah. Dari je lah cara terjemahkan dia lah. Kemudian ila, ke ataupun kepada. An, daripada juga. Timbul soalan apa beza an dengan min?
An ni lebih kepada yang maksud bertentangan. An daripada tapi maksud bertentangan. Nanti kita akan tengok nanti. Ala atas, fi dalam ataupun pada ataupun di saja. Di mana? Di rumah. Dia tak ada ni lah. Okey. Rubah. Rubah tu boleh masuk barangkali ataupun ada kalanya. Lepas tu yang bawah yang 3 tu huruf ba. Ba saja. Ba tu berbaris di bawah. Ba tu baris di bawah. Kaf tu baris di atas. Maksudnya seperti lam tu saja. Lam boleh baris bawah, boleh baris atas. Ini boleh dua-dua. Tengok pada ayat. Ya, artinya untuk ataupun bagi ataupun milik. Kalau tidak, Ha? ini lam lam. Tu lam alif. Tu lam alif, lam masuk. Tidak, ni lam saja. Maksudnya gini. Huruf dia yang 9 apa? Dia min. Lu cara kita hafal apa? Min. Lepas tu ila, an, ala, lepas tu fi, lepas tu fi. Okey. Fi di sini fi. Lepas tu fi, lepas tu rubah. Ini bukan Rabbun tau. Rabbun tu Tuhan. Tuhan ataupun pentadbir. Ni rubah, ada kalanya. Dia baris saya ambil. Lepas tu ba, huruf ba saja. Ba baris di bawah. Kaf baris di atas. Lam. Lam ni boleh baris atas, baris bawah. Okay, ba ni baris di bawah. Dia tak ada ba atas. Yang ni. Inilah 5 huruf dipanggil apa? Dia panggil huruf jar. Bila masuk je huruf ni, dia masuk depan dia mesti perkataan tu kalimah isim. Kalimah isim. Okey, contoh. Ada contoh tak dalam tu? Contohnya dia tulis an-nafizatu minal hasyabi. An-nafizatu. Nafizatu. Nafizatu ni apa? Ingat tak apa nafizatu? Itu yang bila kata ada orang bila buat contoh dia tak jumpa apa makna nafizatu, nak kena buka kamus. Tak payah. Muka surat belakang tadi, muka surat 3 tadi ada. Ada nafizatu tadi. Apa nafizatu belakang muka surat 3? Ada tak? Bawa albab tu yang tengah tu. Okey. Lepas tu dikaitkan dengan al-hasyab. Al-hasyabu. Al-hasyabu. Ni apa? Ni apa? Okey, ini an-nafizatu tadi apa? Tingkap. Ini kayu. Kayu. Tapi dia masukkan huruf jar kat sini, tengah. Dia tak min. Min tadi apa? Ni min kan? Min daripada. Jadi pintu tingkap diperbuat daripada hasyabu. Okey, dia oleh kerana masuk perkataan ni apa jadi pada hasyabu? Dia akan jadi baris di bawah. Walaupun asalnya baris di depan. Baris di depan tapi dia tukar jadi baris di bawah. Baik, kita ambil contoh kedua. Contoh kedua dia apa? Al-baitu. Al-baitu. Okey, perkataan dia yang kata al-baitu. Dia baitun kan, asalnya baitun. Tapi soal apa jadi? Buang ni satu kan. Okey. Rajulun. Rajulun kat situ. Dia perkataan dia ialah rajulun. Dia katakan ar-rajulu. Ar-rajulu. Rajulu ni apa? Rajulu. Asalnya rajulun. Masuk alif lam jadi ar-rajulu, buang tanwin. Sekarang ni kalau awak tengok dia tambahkan li. Dia buat li kat sini. Li tadi apa makna dia? Untuk ataupun milik. Jadi rumah milik siapa? Rumah lelaki, milik lelaki itu. Jadi masuk li apa jadi? Yang ni jadi berbaris di
Dia tak dia kata bukan untuk lelaki, dia jadi milik lelaki tu. Li ni boleh masuk. Contohnya perkataan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fi as-samawati wal ardi. Wal ardi. Okey puan. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Okey puan Jadi maksud dia apa? Lillah. Asalnya kalimah Allahu. Bila masuk li tu apa jadi? Tu jadi lillah. Masuk li, lillah ni dia jadi kalimah tu dia jadi lam gitu je. Jadi seolah-olah ni pun buang. Ini li lam jadi lam gitu je tambah. Faham tak? Okey, lillah. Dia jadi lillah ni lah. Sama juga rajul ini bila kita masukkan dia buang alif lam ni. Sorry, lam tu ada lam tu yang satu ni lam tu ada. Dia alif lam dibuang, dia masuk lirrajuli. Okey, nampak Baik, berikutnya contohnya Muhammadun. Qamarun ni apa? Muhammadun nama Muhammad lah. Qamarun ni bulan. Jadi Muhammad ini masukkan kaf. Kaf ni maksudnya apa? Seumpama ataupun seperti. Yang ni kena jadi bulan. Kal qamari. Dia ada alif lam Kalau alif lam dia sambung al-qamaru jadi kal qamari. Kal qamari satu je lah. Masuk ada alif lam. Jadi kal al-qamar. Kal qamari. Okey, kal qamari. Tapi jarang kalau orang umpamakan nama lelaki macam bulan. Biasa orang umpamakan perempuan ni. Kau laksana bulan. Biasa perempuan. Jarang lelaki umpama bulan. Tapi tak, Rasulullah memang khusus. Rasulullah tu. Dan yang akhir sekali al-mar'atu apa cerita al-mar'atu tadi? Cerita yang kedua al-hujratu. Hujrah ni apa? Bilik. Okey. Jadi kita nak ceritakan, kita masukkan huruf jar apa yang sesuai. Perempuan dalam bilik masuk fi. Jadi apa jadi? Fi ni akan jadi baris bawah ni gugur. Jadi ini kalimah isim. Okey, dalam banyak-banyak ni puan, mana kalimah isim? Okey, al-mar'atu. Kenapa ni kalimah isim? Pasal ada alif lam. Okey, ini kalimah isim pasal ada alif lam. Tapi tambahan lagi masuknya huruf jar. Bila masuk huruf jar lepas ni mesti baris di bawah dan ini adalah huruf jar kalimah isim. Muhammadun kalimah isim pasal ada tanwin. Kal qamari adalah kalimah isim, ada alif lam di samping masuknya huruf jar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mana kalimah isim? Allah. Pasal ada li kat sini. Li ni adalah huruf jar. Li depan ni. Ma isim apa-apalah. Apa saja. Fi huruf. As-sama ni ada alif lam. Ini ada pun ada alif lam. Ingat tak? Bila ada alif lam kalimah isim dia. Al-baitu lirrajuli. Ni ada alif lam. Yang ni ada alif lam. Alif lam. Yang ni alif dia dah dibuang. Sama juga an-nafidhatu minal hasyabi. Jadi keseluruhan apa yang kita tulis ni rata-rata adalah semuanya kalimah isim. Katalah awak buka Quran, bagi saya satu ayat Quran. Okey, contohnya perkataan zalika al-kitabu la raiba. La raiba la raiba fihi hudan lil muttaqin. Okey, kalau ikut pada apa yang kita dah tahu, mana kalimah isim? Muttaqin.
Zalika, okey, Alkitab ada alif lam ni. Ni al ni. Alkitab, okey, kalimah isim. Lagi Hudan ada tanwin. Li, masuk li kan ada huruf jar. Bila masuk huruf jar menunjukkan ini kalimah mesti isim. Zalika ni kita akan tahu nantilah. Kita akan tahu dia ada kalimah isim juga. Tapi ni tak ada tanda ni, tapi dia ada nama kalimah isim yang khas. Dia namanya isim isyarah. La ni adalah huruf. La adalah huruf. Dia menafikan raiba. Tidak ada keraguan. Karena raiba ni kita tahu kalimah isim. Kalimah isim pasal asalnya ada perkataan yang di asalnya raibun. Raibun artinya ragu-ragu. Tidak ada keraguan. Fi ni kalimah. Fi ada tak fi? Fi rojar. Menunjukkan hu ni adalah agak isim. Padanya. Dia tak boleh dalamnya. Biasanya padanya lah. Jadi berapa kalimah isim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang dikata, kita tak tahu makna. Tak tahu makna. Katalah tak tahu makna. Kebetulan ni ayat ni awak dah familiar, tahu makna. Awak tak tahu makna pun, awak boleh tahu mana kalimah isim daripada ayat ni. Mana ayat kalimah isim daripada ayat ni. Okey. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh? Okey. Okey, dan kemudian inilah pengajian kita untuk hari ini. Okey. Dan insya-Allah akan datang kita sambung tentang pecahan antara kalimah itu muzakkar ataupun muannas. Kalimah dibangsa pada lelaki, kalimah dibangsakan pada perempuan insya-Allah. Okey. Cukup dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan berikan kita lebih kefahaman, dan untuk lebih faham minta kepada Allah. Ustaz ni cuba nak menerangkan aja, usaha untuk menerangkan, yang beri faham hanya senyap adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya 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 lil arabiyya. Haya 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 lil arabiyya. Haya 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 lil arabiyya. Haya lil arabiyya. Alhamdulillahirabbil alamin.